Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada pagi ini sama-sama kita tengok ataupun kita pelajari sedikit daripada tulisan mengenai kitab tasawuf, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Tuan-tuan yang ada kitab, kita tengok pada muka surat 43. Muka surat 43. Pada pagi ini tuan-tuan, kita sambung lagi tentang sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang dicela oleh syarak pada sifat yang kelima daripada 10 sifat mazmumah, iaitu pada menyatakan kikir ataupun kedekut dan kasih akan harta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama ni pelajaran kita ni sambungan daripada 2 bulan lepas tuan-tuan. 2 bulan lepas yang kita telah baca sedikit tentang bab yang kelima pada sifat yang mazmum, sifat mazmumah. Sifat yang kelima itu kikir ataupun kedekut dan kasih akan harta. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi pada muka surat 43, baris yang ketiga. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. As-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilus sakhiyyu ahabbu ila Allah min 'abidin bakhilin. Artinya, ini makna terjemahannya tuan-tuan, bukan penafsiran dia lagi, terjemahan baru. Kalau guru-guru lama dipanggil tukar bahasa, kan? Erti ni terjemahan ataupun kita panggil tukar bahasa. Maknanya ada lagi sebalik tu. Ataupun kalau tuan-tuan tengok Al-Quran, dia ada Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan tu bukan sebetul-betul makna dia lagi tu. Sebenar-benar makna tuan-tuan merujuk pada tafsir. Terjemahan tu sekadar apa? Sekadar tukar bahasa baru. Yang sebetul-betul makna dia, yang dikehendaki makna dia, kita kena rujuk kepada tafsir. Kita tengok sedikit tentang hadis ni. Hadis ni hadis daripada rawahu Tirmizi an Abi Hurairah wal Baihaqi an Jabir wat Tabrani an Aisyah radhiyallahu anhu. Artinya orang yang pemurah, orang yang suka sedekah, orang yang suka infak, hampir ia daripada Allah Ta'ala, lagi hampir ia daripada manusia, lagi hampir ia daripada syurga, dan jauh ia daripada api neraka. Ini sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang-orang yang pemurah tuan-tuan. Dan orang yang kikir ataupun orang yang kedekut, bahasa kita panggil juga loket, kan? Orang yang loket
Jauh ia daripada Allah Subhanahu wa taala, lagi jauh ia daripada manusia, lagi jauh ia daripada syurga. Dan apabila jauh daripada syurga, lagi hampir ia daripada neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ciri seterusnya, dan yang jahil. Orang yang jahil, dia jahil tapi dia ada sifat pemurah. Orang yang jahil yang pemurah lebih kasih kepada Allah daripada yang mengerjakan ibadat yang kikir. Maknanya orang yang jahil yang pemurah lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang digelar abid. Abid ni macam mana tuan-tuan? Abid ni orang yang suka buat ibadat bukan setakat ibadat wajib sahaja. Kalau setakat tunaikan ibadat setakat ibadat wajib, tu bukan digelar abid. Orang abid ni orang yang suka, orang yang gemar mengerjakan ibadat. Dan kalau kita baca kisah-kisah para wali sampai malam-malam ni, dia orang boleh sembahyang subuh ni dengan wuduk sembahyang isyak. Antara tu dia orang buat apa? Beribadat. Bukan hidup. Dia orang boleh sembahyang subuh pagi ni dengan apa? Dengan wuduk yang isyak semalam. Tu orang yang makam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak dapat sembahyang malam tuan-tuan, dapat sedikit pun apa dah. Kan? Nak boleh sampai tahap makam orang macam tu tuan-tuan, bukannya senang. Kan? Jadi orang yang jahil yang pemurah lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada abid, orang yang suka mengerjakan ibadat tapi kedekut. Abid ni tuan-tuan orang yang kuat buat ibadat. Macam kita lah, kalau kita panggil orang yang kuat makan, kalau 3 kali sehari tak panggil kuat makan, kan? Itu baru normal, kan? Subuh, sampai pagi, tengah hari, ataupun petang atau malam, kan? 3 kali tak kuat lagi. Kalau kuat makan ni, pantang jumpa, kan? Pantang jumpa, makan je. Kalau orang biasa 3 kali, dia double 6 kali, kan? Paling kurang boleh begitu 8 kali pun ada orang boleh makan, kan? Jadi orang yang kuat ibadat ni, kalau ada sifat dia sifat kedekut, dia ni kalau dibandingkan dengan orang yang orang yang jahil yang pemurah, lebih mulia orang yang jahil tetapi dia ada sifat pemurah. Itu terjemahan dia. Dan dikehendaki, ni baru makna dia sebenar. Dikehendaki ni dalam kitab ni barulah yang dimaksudkan dengan hadis tadi, dengan hampir daripada manusia. Hampir daripada manusia tu apa makna dia? Iaitu kasih mereka itu akan dia. Manusia akan kasih kepada orang yang pemurah. Orang yang pemurah. Dalam hadis ini disebut as-sakhi, orang yang pemurah. Kalau sifat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, Ar-Rahman, pemurah. Ya. Ar-Rahman, Haji Rahman. Abdul Rahman, hamba Allah yang Maha Pemurah. Apa beza tuan-tuan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman ni tuan-tuan, tengah guru dia bagi terjemahan Allah Maha Boros. Maha Boros. Borosnya apa tuan-tuan? Boros ni dia bagi semua. Tak kira lah orang tu orang taat, tak kira lah orang tu orang Islam, orang bukan Islam, ataupun kepada haiwan sekalipun, dia bagi semua. Bagi apa nikmat, bagi rezeki, semua dia bagi. Orang tu orang yang taat ke, orang yang derhaka pun, semua Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau Ar-Rahim, sifat Allah Ar-Rahim, selalu kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim ni hanya untuk orang Islam. Itu beza dia. Adapun setengah pendapat kata Ar-Rahman ni
nikmat yang besar-besar. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, Allah Ta'ala boros ni, Allah Ta'ala bagi semua orang ni, nikmat yang besar-besar, nikmat di dunia. Adapun Ar-Rahim, Allah Ta'ala bagi nikmat yang halu-halu. Halu-halu ni maknanya yang dalam-dalam, dan nikmat di syurga nanti. Ini adalah milik kepada orang yang beriman. Perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan dikehendaki dengan hampir daripada syurga. Kalau kita panggil hampir dekat dengan, kan, kitab ni dia tulis hampir daripada syurga. Maknanya tuan-tuan, diangkatkan hijab antara orang yang pemurah tadi dan di antara syurga. Maknanya tuan-tuan, bila dia dah mati, lepas saja mati, terus dapat lihat syurga walaupun masih lagi baru lagi dikubur. Ni tuan-tuan, hijab ni tuan-tuan, kita tak boleh nak gambarkan. Kita semua ni Allah letak hijab ni. Kalau Allah angkat hijab kita, takut nak datang surau ni, kan? Setengah orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia tahu kita ni tak mandi wajib. Ni saya dengar kisah daripada kawan saya. Kawan tu yang merupakan ustaz saya juga. Dia kata masa dia belajar kat Mesir dulu, dia orang pergi ziarah Syekh ni orang alim lah. Dalam ramai-ramai ni ada yang dah kahwin. Dia kahwin, dia setubuh dengan bini dia semalam, dia tak mandi wajib lagi. Bila kawan ajak pergi ziarah Syekh, dia pergi sekali. Sampai rumah Syekh tu tegur dia, kenapa kau tak mandi wajib lagi? Macam mana dia nampak, kan? Macam mana dia nampak orang yang berhadas? Ni semua tuan-tuan tu nak cerita, kan? Ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada dia. Dia boleh tahu orang yang berhadas, orang tak berhadas. Macam juga peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selepas Nabi balik ke bumi, kan, bila dia cerita kepada orang kafir, orang kafir tanya Nabi, berapakah tiang di Masjid Al-Aqsa? Dan Nabi kata dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. Orang kafir cerita, orang kafir tanya dia, berapakah bilangan tiang di Masjid Al-Aqsa? Kalau kita pergi masjid, kita tak bilang tiang, kan? Tak ada orang pergi masjid bilang tiang. Masjid Mukhlisin berapa tiang, tuan-tuan? Tak ada orang bilang tiang. Tapi pada masa tu Allah Ta'ala angkat Masjid Al-Aqsa tu, nampak satu-satu tiang. Nabi boleh bilang. Diangkatnya, dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, Nabi nampak Masjid Al-Aqsa tu tiang dia berapa tiang kat Masjid Al-Aqsa. Boleh cerita kepada orang kafir pada masa tu. Tapi dia tanya, tu bukan tanya untuk beriman. Cerita betul sekalipun, tak nak beriman, tuan-tuan. Tapi ada jugalah dia dengar cerita macam tu, yang Islam dah balik kepada agama asal. Sebab apa? Sebab benda ni bersalahan dengan kebiasaan. Salah adat. Adatnya mana ada orang naik ke langit, kan? Dan kita dengar ustaz-ustaz kita bagi perincian, jangan kita sebut peristiwa-peristiwa yang kita kata luar biasa ni, ada pemukjizat, ataupun kalau berlaku pada para wali, karamah. Kita jangan panggil tak masuk akal. Tak masuk akal tu, akal siapa yang tak masuk? Kalau akal orang beriman seperti Abu Bakar, boleh masuk je akal dia. Peristiwa yang macam ni kita panggil bersalahan adat. Dari segi adat dia salah. Akal tu terima kita orang Islam, kan? Kalau kita tengok Abu Bakar bila diceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia kata kalaulah daripada mulut Muhammad, lebih daripada ni lagi aku percaya. Bermaknanya orang Islam ni, orang mukmin ni boleh terima benda-benda yang menyalahi adat. Semua tu daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang bukan Islam, dia fikir lagi akal saja, memang tak boleh, kan? Memang tak terima.
Kan? Jadi kalaulah kita dengar peristiwa-peristiwa yang luar adat, luar kebiasaan, kita sebut bukan tak masuk akal, bukan tak logik, tapi itu semua bersalahan adat. Mustahil adat. Mustahil adat. Dan dikehendaki jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu jauh daripada rahmatnya dan pahalanya. Dan dikehendaki jauh daripada manusia, benci mereka itu akan dia. Dan dikehendaki jauh daripada syurga, banyak hijab antaranya dan di antara syurga. Ini kita pada di segi akidah ahli sunnah wal jamaah, kita kena hati-hati tuan-tuan. Apabila contoh ayat macam ni, jauh daripada Allah, maknanya jauh daripada rahmatnya. Jangan pula kita bandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau dekat dengan Allah, antara dekat macam ni, kita berdua macam ni dekat. Bukan macam itu, sebabnya Allah Taala ni tidak bertempat. Allah tak bertempat. Ni banyak orang ustaz kita kata, kita kena jaga kalau sebut-sebut macam ni, kita kena tanzih dulu. Tanzih ni macam mana tuan-tuan? Kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kalau tuan-tuan tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj, kenapa awal-awal ayat Allah Taala subhanallazi, mensucikan dia dulu. Allah Taala subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Dan pendapat Aswaja ataupun pendapat ahli sunnah wal jamaah dalam bab ni, bab yang mana kita panggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni maknanya bukan ambil secara zahir sahaja. Kena ada pendetilan, kena tengok pada huraian ahli ulama kita. Dan pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dulu lagi. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Lepas tu ada yang takwil. Bagi mereka yang golongan-golongan yang awal-awal dulu, mereka tak takwil. Mereka tak takwil, tak apalah, ilmu mereka dah sampai. Bagi orang awam macam kita ni, kalau katakanlah Allah Ta'ala, apa ni kita faham daripada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Adakah makna Allah duduk atas arsy? Jangan macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab arsy ni merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang buat arsy. Kalaulah kita kata Allah duduk di atas arsy, sebelum Allah ciptakan arsy, Allah duduk kat mana? Kan? Ini beberapa ayat yang kita golongkan daripada ayat mutasyabihat. Kena tengok takwilan para ulama. Begitu juga dengan hadis jariyah. Hadis jariyah ni seorang hamba pada para sahabat. Ada seorang sahabat, dia mempunyai hamba jariyah. Bila ditanya aina Allah, di mana Allah, dia jawab fis sama. Fis sama, maka Rasulullah kata, lepaskanlah dia telah beriman. Kalau tengok zahir ayat ni, merujuk pada zahir perkataan, zahir terjemahan, kita kata Allah di langit. Sebab hamba tadi jadi nak dijawab, bila dia tanya aina Allah, di mana Allah, dijawab fis sama, Allah di langit. Tapi tuan-tuan kena faham, bila ditanya aina, tentang tempat, dari segi bahasanya dia boleh bawa dua makna, iaitu tentang makan tempat. Atau satu lagi kita boleh bagi makna dia tentang makanah. Makanah ni kedudukan. Kalaulah makna dia makan tempat, mustahil bagi Allah bertempat. Jadi makna yang sesuai dalam hadis ni bertanya tentang kedudukan Allah. Aina Allah tu maknanya di manakah kedudukan Allah? Kedudukan Allah, bukan di mana tempat Allah, di mana Allah berada, bukan kedudukan Allah.
Jadi bila disebut fis sama, maknanya tempat yang tinggi. Allah ni berada rafi'ud darajat, darjat yang tinggi. Jadi kena faham, jangan kita ambil makna secara zahir saja, dan kena tengok kepada huraian pendapat-pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan begitu juga ada hadis yang Nabi tegur kita, Nabi kata la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Jangan kamu lebihkan aku ke atas Yunus ibni Matta. Jangan lebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yunus. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tengok kelebihan yang ada pada Rasulullah dengan nabi-nabi lain, Rasulullah lebih lagi daripada nabi lain. Sehingga kan dalam Imam Syafi'i pernah bagi perbandingan. Kalaulah Nabi Musa boleh keluarkan air daripada batu, lebih lagi Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni air yang mukjizat bagi Rasulullah, air keluar daripada jari dia. Daripada jari. Lebih lagi. Dan dia buat perbandingan antara nabi-nabi lain, semuanya lebih daripada Rasulullah. Tapi kenapa dalam hadis ni Nabi larang kita lebihkan dia ke atas Nabi Yunus? Ayat ni, hadis ni tuan-tuan nak menunjukkan, jangan pula bandingkan Rasulullah ni pergi jumpa Allah Ta'ala di langit. Nabi Yunus ditelan oleh ikan Nun, masuk dalam perut ikan Nun, berada di dalam laut. Kan? Menunjukkan sini Allah ni tidak bertempat, walaupun naik ke langit ke, walaupun naik laut sekalipun, Allah tak bertempat. Dia dengar je rintihan ataupun doa hamba-Nya. Sehingga kan diceritakan dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ni tuan-tuan, setengah-setengah guru dia baca doa ni, amalkan doa ni masa sembahyang hajat. Tuan-tuan boleh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu, sebab bagi kikir itu, iaitu kasih akan harta. Kasih akan harta. Dan ia kelakuan yang dicela. Kasih akan harta ni adalah kelakuan yang dicela. Memang sifat manusia ni tuan-tuan tak dapat lari. Dalam ayat lain disebut wa innahu lihubbil khairi la syadid. Manusia ni sangat kasih akan harta. Cari harta banyak dilarang ke tuan-tuan? Tak dilarang. Cari harta tak dilarang. Kasih akan harta tu yang dilarang. Kan? Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya. Orang yang tak ada harta, tak jelas dia ni kedekut. Orang miskin tuan-tuan, kita nampak ke sifat kedekut dia? Tak nampak. Sebab apa? Sebab dia tak ada harta. Kan? Orang tak ada harta ni tak jelas, tak nyata kikir dia. Dengan menahan daripada umpama sedekah, walaupun dia tak sedekah, kita tahu dah dia ni orang miskin. Tak jelas. Tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Beberapa banyak orang pemurah, tetapi kasih ia akan harta. Orang ni nampak pemurah, orang ni nampak suka sedekah, tapi sebenarnya dia kasih akan harta. Macam mana? Sebab maka murah ia dengan memberikan hartanya, supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Dia sedekah tu adalah kerana untuk puji-pujian. Sebab tu tuan-tuan, kalau bab ni tuan-tuan, cara yang eloknya kita tak payahlah nak tunjuk-tunjuk gambar. Takut apa? Takut tak boleh menjaga hati. Kan? Sebab tu dalam hadis sab'atun yuzilluhumullah tu, 7 golongan yang di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Orang yang mana dia sedekah ni, dia sedekah sehingga kan tangan kiri dia tak tahu apa yang tangan kanan dia bagi. Maknanya dia sembunyikan sedekah. Zaman sekarang ni tuan-tuan, boleh kata zaman fitnah pun betul juga. Sebab apa? Takut-takut sedikit-sedikit kita buat amal ibadat, kita buat amalan ni bahaya. Masuk selfie lah, hantar WhatsApp lah, status lah kan. Benda ni bahaya tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan ini ada pengaruh, kita nak tunjukkan anak kita ke, orang bawah kita ke, itu dibenarkan kan. Bagai pengaruh, kita nak tunjukkan anak kita pun suka sedekah, itu tak apa. Yang tak bolehnya takut ni tak boleh jaga hati tu tuan-tuan. Takut tunjuk ke orang nampak tu, orang puji kita, lari hati kan. Jadi ni berdasarkan kita diri kita sendiri lah. Macam mana? Kalau lah kata tak boleh nak jaga hati, secara eloknya kita buat benda ni, infak ke sedekah ni secara sembunyi. Secara sembunyi. Yang demikian itu dicela juga pada syarak. Dicela pada syarak yang mana? Yang bagi ada sifat pemurah, tapi sifat pemurah dia untuk mengharapkan puji-pujian daripada manusia. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikir Allah, melalaikan seorang itu daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila lalai, memalingkan ia akan hati mereka kepada dunia. Bila dia ingat Allah Ta'ala, hati ini tertumpu kepada dunia lah. Tertumpu kepada pujian, ada perasaan ujub, ada perasaan sum'ah. Dan meneguhkan ia akan sangkutan hati dia dengan dunia hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Bila hati ini bila hati ini nampak kepada dunia, hilanglah kebergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang tasawuf ni cukup jaga tuan-tuan. Ahli-ahli tasawuf cukup jaga hati ni tuan-tuan. Mereka tak nak hati mereka bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tasawuf ni cukup jaga. Sebab tu kalau tuan-tuan rasa tak boleh nak jaga hati, kena pergi kuliah-kuliah yang tentang tasawuf. Kalau tuan-tuan rasa nak baiki tentang ibadat, tuan-tuan kena cari ustaz-ustaz yang mengajar fiqh. Tu bab dia. Kalau tentang ibadat, tentang amal ibadat, kena cari bab fiqh. Kalau tentang hati, kena cari guru-guru kita yang syarah tentang tasawuf. Tasawuf ni akhlak lah. Akhlak kita dengan manusia, akhlak kita diri kita kan. Nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kena cari kuliah tentang aqidah. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ini ayat daripada surah Al-Munafiqun ayat 9. Artinya, hai yang mana-mana mereka yang beriman. Hebat bahasa pengarah kita. Hei yang mana-mana mereka yang beriman. Kalau kita bahasa kita sekarang, wahai orang-orang yang beriman. Jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Jangan melalaikan, bukan dia larang cari harta. Bukan ayat ni larang cari harta. Ayat ni larang jangan lalai. Jangan disebabkan harta tu kita lalai daripada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan larangan yang kedua, jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah. Bukan larang untuk ada anak ramai. Bukan larang daripada ada anak ramai.
Malah kalau anak ramai ni tuan-tuan, Nabi bangga lagi. Nabi kata dalam hadis dia, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bihimul umam. Dia kau macam tu hadis dia. Nabi kata kalau nak kahwin pun cari isteri yang jadi keturunan ramai anak. Sebab apa? Sebab Nabi bangga di akhirat nanti, Nabi bangga umat yang ramai. Kan? Jadi ayat ni dia larang kita lalai harta tu, lalai disebabkan harta tu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan larang kita anak ramai. Dan berfirman ia, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya hanya segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan atas kamu daripada Allah Ta'ala. Percubaan ini tuan-tuan boleh jadi nikmat dan boleh jadi juga bala. Anak kita, harta kita, kalau kena gaya, kena didikan, dia jadi nikmat. Kalau tak kena didikan, akan jadi ujian ataupun kita panggil bala. Kan? Sehingga kan ayat yang saya baca dalam surah Tahrim tadi, dalam solat subuh tadi, Allah Ta'ala buat perumpamaan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru mura'ata Nuhin wa mura'ata Lut. Perumpamaan bagi orang kafir, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Isteri Nabi tuan-tuan, tapi isteri Nabi pun mereka khianat, faqanatahuma. Ini lagi sedih. Isteri Nabi pun tak dapat bagi hidayah kepada orang yang dia kasihi. Kan? Rasulullah pun, Nabi Muhammad sendiri pun tak dapat bagi hidayah kepada orang yang dia kasihi. Sehingga kan diceritakan Abu Talib, pada pengakhiran riwayat hidup Abu Talib, Nabi ajak dia masuk Islam pun tak dapat. Dia kekal dengan agama asal dia. Lepas tu turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak dapat bagi hidayah kepada orang yang kamu suka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi ni semua bergantung kepada kita tuan-tuan. Bergantung kepada kita. Bagilah didikan agama pada anak-anak kita, supaya esok-esok dia jadi anak yang soleh. Anak yang soleh. Kan? Harta dan anak-anak ini merupakan fitnah, merupakan percubaan. Boleh jadi nikmat, boleh jadi bala. Kan? Jadi kenalah kita ikut acuan yang betul. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya. Ini hadis daripada rawahu Imam Ahmad wa Tirmizi wal Hakim an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya, jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya hasil income, maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu, maka harus baginya. Ini tentang buat kerja dan tuan. Buat kerja macam mana pun, jangan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu tuan-tuan berulang KL Gua Musang. Masa tu orang rumah belajar lagi. Seminggu sekali. Kalau tak pun 2 minggu sekali. Hari Minggu ni kadang-kadang kita servis kereta. Duduk kat kedai pomai ni, kedai banking tuan-tuan, jarang jumpa pomai yang semayang tuan-tuan. Jarang jumpa banking ataupun pomai yang jaga waktu solat. Kita tunggu sampai banking kereta ni kadang-kadang lama. Tunggu giliran kan. Masuk waktu zuhur, pomai buat kerja dulu. Buat kerja dulu. Sampai ada pertengahan zuhur, relax lagi.
Akhir tu relax lagi. Masuk asar macam tu je. Tak ada. Janganlah. Ada. Bukan semuanya pemain tak semayang. Ada pemain yang semayang. Tapi kebanyakannya ramai pemain tinggal tinggal daripada amal-amal wajib mereka. Kerana apa? Kerana cari rezeki. Cara macam ni betul ke tak? Ni ayat ni dah bagi tahu dah kan? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau bawah lagi hadis ni, bawah lagi ni, lagilah jelas. Jangan melalaikan dengan harta-harta kita kan. Jadi kita kena ingat tuan-tuan, yang bagi rezeki kepada pemain tu bukan customer dia kan? Yang bagi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kat Kelantan tuan-tuan, saya ni main badminton. Satu pedal badminton kat Kelantan, bunyi azan ditutup. Pergi semayang. Tutup pintu lah. Tak adalah kunci kau benda. Nak boleh buat macam ni susah ni kan? Macam negara Arab kan? Tanah haram tu, orang dengar azan je tutup pintu. Jadi bila kita customer ni, kita pergi tinggal raket untuk pasang tali. Bila tokek kedai buat macam tu, kita pun berhenti pergi semayang sekali kan? Kita pun terjaga solat kita. Jadi dapat yang macam ni susah. Nanti kalau boleh dapat yang macam ni bagus sangat kan? Bagus sangat, boleh jaga solat. Dan saya rasa cukup setakat itu saja, setakat ini saja pada perkongsian pada hari ini. Kita berhenti pada hadis la tattakhidhu dhai'atan fatarghabu fid dunya. Dan pada pagi ini kita ada tetamu kita daripada Penang, iaitu Syekh Tuan Haji Azizan. InsyaAllah kita dapat makan bersama-sama dengan beliau tentang apa lagi. Jadi cukup setakat ini saja untuk perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah bersama pada bulan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah, innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfi as-sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hari ini kita ada jamuan makan bawah, makan kat bawah hari ini, insyaAllah.